Hello guys, welcome back to the segment. Nama aku Hafiz dan kepada siapa yang masih belum subscribe, aku harap korang boleh tekan butang subscribe, dan kepada siapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing. So guys, sebelum tu aku just nak remind pada korang yang kita dah available di Spotify, Apple Podcast dan di Google Podcast. Korang boleh cari The Segment Podcast. Malam ni malam kisah seram subscriber, malam podcast. Tapi sebelum tu guys, jom kita layan the intro guys. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Okay guys, welcome back. So macam aku cakapkan tadi, malam ni kisah seram subscriber, malam podcast, dan kita ada pemanggil yang baru untuk hari ni untuk menceritakan kisah seram dia, dan dia dalam talian sekarang. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa cakap tu? Nama aku Jeff. Oh, okay, Jess. Okay, Jess. Jess tinggal kat mana, Jess? Saya dekat area Ijuk. Oh, Ijuk. Di pertengahan antara Puncak Alam pun dekat, ke arah Ijuk pun dekat. Oh, dekat-dekat. Kira pertengahan lah tu Pertengahan. So, Jess, kau sebenarnya bekerja sebagai apa, Jess, sebenarnya ni? Pemandu bas. Oh, pemandu bas. Itu dia. So basically Jess adalah pemanggil kita yang pertama yang orang kata pekerjaan dia adalah sebagai pemandu bas. Kita ada yang sebelum-sebelum ni kita ada macam ada yang pandu van ada. Lepas tu ada pekerjaan-pekerjaan lain, tapi yang pemandu bas ni aku jarang dapat orang yang call pekerjaan dia adalah pemandu lah. Memang jarang sangat. Tapi aku rasa kalau macam pemandu, Dori, pemandu bas ni memang orang kata banyak lah dia punya kisah-kisah misteri ni kan. Banyak. Dia punya kisah misteri tu panjang. Dia tengok juga pada keadaan jugalah sebenarnya. Okay. So Jess, malam ni berapa banyak cerita yang kau rasa macam nak kongsi dengan The Segment? Malam ni aku akan kongsikan 2 dulu. Okay. Alright. Okay Jess, tanpa membuang masa, jom kita gerak kepada cerita yang pertama. Okay, yang pertama ni kisahnya bermula bila masa aku dapat kerja sebagai seorang pemandu lah. Bas berhenti dekat area Melaka. Okay, aku dah habis. So kita orang pemandu ni bila kita dah baru mula kerja, kita kena ikut pemandu lama untuk belajar laluan. Okay, after dia dalam masa seminggu, tu baru dia akan ditugaskan seorang dan diberi tanggungjawab untuk memegang sebiji bas seorang. Okay. So ceritanya kalau macam kita orang pemandu bas ni, kita akan keluar lebih awal daripada sebelum penumpang kita akan naik bas lah, macam biasalah. So kalau hari sekolah, kami akan sampai di depo sebelum 5.30 pagi. Kalau hari Sabtu Ahad 7 minggu, akan sampai di depo bas dalam sebelum 6.30 pagi. Okay, so masa aku mula-mula sampai dekat area depo bas ni, dekat Melaka ni, vibes yang orang kata yang tak berapa nak sedap tu dah mula rasa. Sebab mungkin kawasan letaknya depo ni dia bersebelahan dengan kilang yang terbiar. So macam mana macam kita orang ni kalau nak parking kereta ataupun motor, dia akan menghadap directly pada semak-semak pada kilang tu yang terbiar lah. So aku macam orang baru kat sana, so aku tak tahu macam mana keadaan gaya dekat dalam depo bas ni lah. So at one day lepas aku dah training seminggu ni, aku dah bawa dapat laluan dan aku ditugaskan untuk pegang sebiji bas ni lah. Yang pertama yang orang kata salam kenalan lah. Biasa mula-mula sekali aku nak buat laluan yang pertama, aku seorang. Aku jenis bila aku pergi depo, aku akan sampai awal. Contoh macam hari tu hari sekolah,
Aku sampai 4.45 aku dah sampai depo. Awal 4.45 pagi. Sebab kau nak jalan 5.30 kan. So bila aku dah sampai, aku dah parking kereta, aku tidurlah sekejap dalam kereta tu tau. Dan aku tengah tidur dan aku dapat rasa macam ada orang lalu sebelah kereta tau. So bila orang dah lalu sebelah kereta tu, mata tutup tapi kau boleh rasa orang lalu. Dan bila aku bangun, aku tengok kiri kanan aku tak ada kereta, tak ada motor. Maknanya tak ada pemandu lain lagi yang ada sampai masa tu lagi. Masa tu kau dekat dalam kereta kau sendirilah, tengah rehat. Tengah tidur sebelum nak mulakan kerja ni. Okey, itu yang pertama yang dah, itu dia dah bagi scene dekat sana lah. Maknanya ada benda, so aku macam mungkin perasaan ke apa ke, aku abaikan je benda tu. Okay. So lepas selang 2 hari tu, aku sampai depo. Ni semua waktu berlaku ni memang waktu pagi. So aku sampai depo. Aku sampai masa tu dekat pukul 5. Aku nak check bas. Kita orang pemandu ni memang kena check bas rutin. Check minyak hitam, check dia punya bateri, check dia punya tayar semua. Sebab bas kita guna kan. So masa aku nak check bateri ni, aku tarik yang kan luggage compartment belah bawah tu. Tapi kalau basnya dia bateri dia sebelah driver. Okay, bila tarik tu, tengah aku check, alis mata aku, dan perasan macam ada orang mengintaikan aku daripada belakang bas. Okay. Okay. Dia mengintai aku daripada belakang bas. Aku abaikan lagi. Aku check sebab kan bas dia memerlukan 2 bateri tau. Sebab dia besar kan. So kena check dua-dua bateri tu. So masa aku tengah check 2 bateri tu, so aku guna lampu dulu, aku nak check tayar belakang tu lah, sebab daripada bateri nak tengok tayar belakang tu dah dekat. Aku perasan ada kain putih lalu dekat badan bas tu. Kain putih lalu kat badan bas. Yes, aku nampak kain putih tu lalu kat badan bas tu. Aku diamkan. Aku cakap mungkin nak berasangka baik lah, tak nak fikir yang bukan-bukan. So aku ingatkan mungkin ada driver lain dah sampai. Aku start bas apa semua. Aku tengok dekat tempat yang diorang letak motor dengan kereta ni, tak ada orang. Allah. Macam ni. Itu yang kedua, dia nak bagi hint yang mengatakan dia ada kat sana. Yang ni yang dia menampakkan diri dia betul-betul. Yang ketiga ni, after selang that 1 week ke 2 week daripada yang kejadian yang aku nampak yang dia lalu sebelah bas tu, aku masa tu aku sampai pagi pukul 4.30 pagi. Aku nak pergi tandas. Sakit perut lah kan, nak berlari lah nak pergi tandas. Nak pergi tandas ni, kita orang kena lalu bengkel bas. Okay. Bengkel bas ni, kalau waktu bas, contoh dia ada 4 bay, kalau hari contoh bas banyak rosak, 4 bay tu penuh tau, kau akan dapat rasa seram sejuk bila kau nak lalu ke tengah-tengah jalan tu. Kau kena lalu di antara bas dan bas-bas yang pernah aksiden tu. Sebab belakang dia tu ada yang bas-bas yang aksiden yang tak dipakai, yang tak digunakan lagi. So dia punya aura tu dah ada dekat sana walaupun dah ni. So aku nak masuk ke tandas, awak berlari, dan tengah berlari tu tiba ada orang tegur tau. Dek, dia kata jangan lupa cucikan tandas. Jangan lupa cucikan tandas. Aku tak semena-mena. So aku just masuk je lah, sebab awak dah sakit perut kan nak buat ni. Dah habis aku dah buat kerja aku, keluar baru aku terfikir, siapa manusia yang tegur aku tadi? Allah. Siapa manusia? So nak kepastian, aku ingat mungkin pun ada, ingatkan awal pagi mungkin driver yang lain dah sampai. Tapi selalunya driver tak akan sampai pukul 5 suku dia tak akan sampai lagi. Selalu driver lain 5.30 baru dia akan muncul. So aku lalu ikut pintu pejabat tu, aku tengok memang tak ada motor, tak ada kereta, tinggal aku seorang. Dan ini yang kebetulan hari yang sama juga. Aku nak balik kerja, kita orang balik dalam pukul sampai depo dah. Okay, kebetulan hari tu aku ada masalah rasanya. Aku sampai depo lewat. Aku sampai lambat dekat pukul 10.30, 11 lah, bas aku yang paling terakhir masuk. So aku sampai, aku nak parking bas, aku tak boleh parking tempat biasa sebab dah ada driver lain dah parking bas kat depan tu.
So aku kena parking belakang. Belakang tu adalah tempat yang aku cakap tadi, yang ada bas-bas yang dah tak pakai, yang accident semua kat belakang tu. So aku parking di antara bas yang accident dengan bas ada member aku lah. Sebelah aku di tengah-tengah tu. So masa aku tengah cuci bas apa semua, aircon tengah on, tengah cuci bas, dia menunjukkan kelibat dia di bas sebelah sambil dia tengah lalu dalam bas. Tengah lalu dalam bas, ya Allah. Aku tak cakap banyak, bis. Aku terus letak penyapu, letak mop semua kat sana. Aku tutup enjin, ambil tape, aku cabut lari, aku naik kereta, aku balik. Oi. Tapi masa yang dia lalu dekat dalam bas tu, dalam bas kau ke ataupun dalam bas yang tengah parking tu? Bas yang tengah parking, bas sebelah aku. Aduh. Lain macam Tapi masa dia lalu, dia nampakkan dia punya rupa bentuk Agak kau boleh tahu tak apa benda tu sebenarnya? Tak, sebab dia menampak dia tinggi. And then dia menyerupai seperti orang tua yang tinggi. Oh ya Allah. So aku ni besoknya aku datang, aku cerita dengan sahabat handai yang ada lah. Dia gelakkan aku. Dia kata apa, itu perkenalan tu kau. Oh, dia kata itu salam perkenalan, dia kata. Dia kata kat sini semua pernah kena lebih teruk daripada kau kena. Weh, dia punya salam pengenalan pun boleh tahan Yang sebelum ni, yang sebelum masuk tu, dia satu driver king tau. And then kita orang ni punya jadual akan keluar hujung contoh penghabisan hari tu sebelum kau balik, kau tengok jadual dululah. Jadi member ni dia parking betul-betul dekat tempat yang tengok jadual ni tau. Lepas tu dia nak keluar bas tu, dia nampak ada seorang lagi member tu tengah tengok jadual. Lepas tu laluan yang budak tu dapat adalah laluan yang kita memang takkan buat lah. Bukan takkan buat, memang tak suka nak buat laluan tu sebab laluan tu trip dia panjang. Lepas tu dia dah turun bas apa semua, dia dah pergi campak duit dalam duit tu, kita tandas. Dia elok sampai pintu tandas. Orang yang digelakkan tadi dekat tempat yang tengok jadual tu, orang tu baru keluar daripada tandas. So maknanya member kau tu tengah tengok satu budak tengah tengok jadual. Okay? Yes. And then budak tu dapat route ataupun dapat route yang korang takkan buat lah, ataupun korang tak suka buat. And tak member buat, kau ni gelakkan dia. So dia lepas dia letak barang dekat dalam bas, lepas tu dia pergi toilet, budak yang dia gelakkan tu baru keluar toilet. Yes. Meremang bulu roma kau ni. Hui. Dia ada satu kawan aku yang bawa kat, yang gelak kat, yang tukang gelak tu. Dia tanya dengan member aku, tadi aku nampak kau dekat tempat roster, macam mana kau boleh masuk tandas? Aku dah lama 15 minit aku dekat dalam tandas ni. Aku baru nak tidur. Aku cakap dia boleh buat tahan, boleh buat lawak diorang ni juga ni. Kan. Tapi dia menjelmakan macam seolah-olah macam member dia tu, itu yang tak tahan tu. Diorang kata menjelma macam member yang bila budak tu tak ada, dia akan menjelma. Bila budak tu tak ada, memang dia akan menjelma sebagai budak tu lah. Ataupun kau baru kau tak tahu budak tu dah pergi tandas. Dia bagi orang tu. Dia memang kacau macam tu lah. Dia akan kacau macam tu. Gila babi Jazz cerita ni kan. Kau punya salam pengenalan pun boleh juga. Tapi aku ada satu soalan. Bila kau cakap yang kau adalah pemandu bas ni basically bas yang macam mana ni? As in bas yang trip ataupun macam mana? Kita orang bas ni henti-henti. Contoh kata macam Rapid KL ke? Yes. I see. Tapi macam kita orang ni, macam kita orang, kalau pernah, sebab aku dah selalu dengar jugalah yang santai chill. Aku punya laluan aku memang tempat santai chill tu, Masjid Tanah. Masjid Tanah. So basically kau dekat area Melaka ke apa? Apa dia? Kau tinggal dekat area Melaka ke macam mana? Sebelum aku bawa express, aku memang kat area Melaka tu. I see. So memang itulah laluan kau, Masjid Tanah apa semua tu. Yes. I see. Seram lah. And sampai sekarang kau masih kerja dengan company bas tu ke ataupun kau dah tukar company lain? Aku dah tukar company lain. Sekarang aku bawa express lah. Bawa express lah lagi senang Senang, tak senang jugalah. So apa perbezaan express dengan apa yang kau pernah buat sebelum ni? Okay, kalau macam bas yang henti-henti ni,
Biasanya kau ada trip kau. Contoh satu hari kau kena settlekan dalam 7 trip, 8 trip. Pergi balik. Kalau express, dia ada waktu dia kau berjalan. Maknanya sama dia, sekarang ni aku jalan daripada TBS pergi ke Penang. Lepas tu kau patah balik. Beza kat sana adalah gaji kita orang. Macam bas yang berhenti ni, dia ada gaji basic. Okay. Tengah syarikat bas express ni ada yang tak ada gaji basic, ada yang ada gaji basic. Itu beza. I see. Kerana pemanduan kau tu ada, kalau express di jarak jauh. Kalau melebihi 4 jam, kau dibekalkan dengan 2 pemandu. Yes. Contoh kalau macam TBS ke Kelang Central ke Kuantan, kau hanya 1 pemandu, tapi dua pemandu, satu bilik bas 2 pemandu, maknanya seorang kerja, seorang cuti. Itu bezanya express dengan bas TNT ni lah. Tapi of course lah, orang kata kadang-kadang express ni lebih banyak ni lah. Itulah itu aku terfikir juga sebab kalau kau kerja yang bas biasa yang berhenti-berhenti ni, aku rasa mungkin tak berapa seram sangat sebab kan dalam pukul 10 pukul 11 kau dah balik kan. Tapi express kalau kau kena routing kau punya express pukul 9 malam nak kena pergi Kedah ke apa kan, lalu jalan gelap malam kan. Tapi jangan cakap bas tinting tu tak seram, laluan dia sebenarnya. Laluan dia tu yang seram. I see. Faham. Contoh macam dia Melaka Masjid Tanah, contoh nak ke Air Molek tu, laluan dia tu. Contohnya bila kau sampai Air Molek tu, kau nak turun balik ke Masjid Tanah, kau kena ikut jalan Kuala Sungai Baru tu. Bila kau nak pusing balik tu, the ending point of that route tu yang akan membuat kau seram, especially bila trip penghabisan. Trip last pukul 7.30 daripada Air Molek kau turun ke Masjid Tanah. Time tu pula tak ada orang dalam bas kan, kau seorang pula. Tak ada orang, dan tempat tu memang kawasan kebun kelapa sawit. Kebun kelapa sawit. Aduh, itu bezanya bas, kalau bas luar bandar ni dengan bas bandar lah. Itu lah tu. Betul. Banyak kan ni pernah aku dengar cerita bas-bas dalam bandar ni pun boleh dah. Kadang-kadang ada jalan-jalan yang contoh macam bas Selangor kan. Sebelum naiknya jalan lurus daripada penjara Sedia Buloh tu, nak pergi ke Ijuk tu kan, dulu kan jalan pusing-pusing. Betul. Kisah seram kat sana tu bersepah ya. Itulah dia kan. Aku pun dengar juga banyak cerita orang kata memang orang kata kisah seram yang area di situ memang banyak, especially pada pemandu bas kan. Tapi tu lah aku macam daripada rumah kau kan nak pergi Muncak Lang kan, dulu kan ada traffic light kat tengah yang sekarang diorang buat yang dekat pertengahan. Kau terus kau pergi ke Alam Jaya, Alam ni kau kiri, Alam Budiman. Tahu. Kan diorang kan dulu kan pernah kecoh kan pasal satu kereta tu yang tak ada kepala. Kereta kancing merah. Tahu. Ya tu. Itu masa zaman-zaman aku rasa sekarang 2021, aku rasa time tu tahun 2014 kot. 2013 time tu jenis jalan pun memang kiri kanan gelap, hutan lagi masa tu, baru nak membangun masa tu. Baru nak buat seram pula. Yang kawasan rumah kau yang dulu tu pun masih ada tasik lagi, boleh nampak tasik lagi, tak ada jambatan. Yes, betul. Aduh. Oi, seram kita. Okay, Jess. Apa kata kau sambung cerita nombor 2? Yang cerita nombor 2 ni hebat sikit. Hebat sikit. Aku tak takut dah. Tak takut pula dah. Hebat sikit aku takut ni. Pernah tak macam sebelum aku sambung, aku recap balik kan, kau ada dengar kan Service Taxi punya pemanggil kan? Ada seorang tu daripada Gadik. Daripada mana? Gadik. Okay. Aku kena kat sana juga. Aduh. Hari tu aku kena tukar laluan sebab driver asal laluan tu dia tak cuti. Okay, aku kena tukar laluan. Driver asal laluan tu dia cuti. Okay. So pagi tu masa aku nak mulakan kerja, malam yang sebelumnya dia tahu besok aku bawa laluan dia jumpa aku. Dia kata, okay Jess, kau besok bawa laluan aku kan? Aku bawa lah.
kau kena ingat satu benda je, dia cakap. Apa dia? Besok kau bawa bas aku, kau bawa laluan aku, balik daripada Tampin 7.30 nanti, kan? Kau sampai dekat area Gadik. Dia bukan area Gadik dalam tau, dia kat jalan Gadik yang menghala ke Hutan Perca tu. Okay. Dia kata kau sampai dekat area Gadik tu, kalau boleh daripada Tampin ni, kau tutup kamera dalam bas tu. Kau bawa, kalau kau dengar orang bunyi tekan loceng, walaupun tak ada orang, kau berhenti buka pintu. Oi, meremang bulu roma aku ni, Jazz. Kau cakap macam ni. Itu yang dia scene-kan dekat aku. So hari aku bawa laluan tu 2 hari tau, betul-betul. Hari pertama aku tak kena. Hari pertama. Okay. Masuk hari kedua. Tapi hari pertama aku tak indah sangat apa yang dia cakap tau. So, sebab benda tak jadi kat aku sebab bukan laluan aku kan. Yelah tu. So aku bawa bas dia. Bas dia ni pula bukan jadi macam bas aku. Bas aku ni kalau laluan Masjid Tanah, bas aku ni pendek. Sebab aku tak boleh bawa bas panjang, tak muat lagi. Okay. So, bas laluan dia ni bas panjang. Okay. So masa aku sampai petang tu, aku tolak 6.30. Pukul 6 daripada Alor Gajah aku nak pergi ke Tampin. Aku sampai Tampin pukul 7.30 kena gerak balik. So aku geraklah balik daripada Tampin pukul 7.30. Gerak. Yang ni waktu PKP kedua tau. Memang masa ni orang kurang nak keluar ni. PKP kedua maknanya tahun lepas lah? Yes. Okay. So lepas tu aku dah sampai dekat, kau dah keluar daripada Tampin tu, nak masuk ke, dia dah masuk ke Jalan Gadik ni, dah menghala ke Hutan Perca tau. Sampai pertengah jalan, aku tak tahu macam kenapalah mata aku ni gatal sangat. Sebab aku jarang, kalau dah tak ada penumpang, trip last, aku memang takkan buka lampu tau. Lampu dalam bas. Tapi kalau ikutkan, kau kena buka lampu lah sebab masih dalam servis tu. Best. Tapi sebab kalau aku buka lampu, aku tak nampak jalan. Betul. Okay, so aku tutuplah lampu. So bila bas dalam dah bergerak, kamera tu daripada kamera kan kita reverse, kau boleh nampak kamera belakang kan kalau bas kan. Betul. So bila kau tengah bergerak, kau berjalan biasa, kamera tu akan fokus kat dalam bas tau. Okay. So masa aku dah sampai di satu area ni, aku macam apa salah, aku macam aku masa tak tahu kenapa mata aku ni gatal sangat. Pergi tengok kamera tu tau. Aduh. Selang daripada pintu belakang tu 2-3 seat kot, tak salah aku 4. Daripada pintu turun belakang tu, aku perasan macam ada penumpang. Kau gelak pun nak seram ni. So aku nak berhenti ke, aku tak tahu nak buat apa. Aku nak berhenti ke atau aku nak aku dah tak tahu nak. Bila kau dah dalam situasi tu, kau fikiran tu kau tak tahu kau nak apa masa tu. Adakah kau nak akan berhentikan bas ke, adakah kau nak teruskan perjalanan kau ke. Sebab kau di antara dua tau. Yes. So dalam bas, dalam tengah bawah tu aku fikir, dia ni pernah bagi tahu aku, kalau ada penumpang tekan ni, aku kau tahu aku buat apa? Aku ambil kertas, aku tutup dekat kamera tu, supaya aku tak nampak dia. Aku berjalan sampai dia dah masuk ke Hutan Perca, nak masuk sampai Hutan Perca, kita nak balik ke Alor Gajah tu. Tiba-tiba kawasan yang dia nak berhenti, dia tekan loceng tu, kau main kiri kanan tak ada kampung, tak ada apa. Kenapa ada orang tekan loceng? Ya Allah. Waktu aku sampai sana tu dah dekat 7.45 kat pukul 8 dah. So aku ingat balik kata-kata yang kalau orang dalam bahasa orang bas ni kata tocu lah. Okay. Tocu ni cakap dengan aku, dia kata kalau kau dengar je bunyi loceng, berhentikan bas, buka pintu. So sampai kat satu tempat tu, aku berhentikan bas, aku buka pintu, aku tunggu sekejap, 2-3 minit macam tu. Aku tutup pintu, aku jalan. Then aku dah sampai agak-agak tempat nak sampai ke Pengkalan, tak sampai ke Alor Gajah tu, aku buka balik
yang kamera tu aku dah tak nampak dah orang yang naik bas tu. Dia boleh menumpang pula naik bas Dia boleh menumpang. Tapi masa kau nampak dalam kamera tu, kau memang nampak jelas lah ada orang ada dalam, memang tengah menumpang ni. Bentuk macam belajar sekolah, pakai duduk. Belajar sekolah, duduk macam Shit. Kan, pakai tudung pula. macam belajar sekolah, duduk dalam bas. So seram je. Seram ni kan. Kalau sebab pada mulanya aku dah terima tawaran kerja tu, bila hari pertama aku sampai dekat depoh ni, waktu tu aku dah dapat tau. Macam mana? Aura benda tu bukan aura benda tu, I mean perasaan yang tak berapa sedap tu aku dah dapat mula-mula sekali aku dah start kerja dekat sana. Yes. Sebab tengok keadaan bas yang berparking yang aset-aset untuk dilupuskan tu, itu menguatkan lagi. Itu yang menguatkan lagi perasaan aku yang benda tu ada tau. And then aku ni sebelum aku ni pernah masuk hospital tau 72 hari dalam ICU sebab aku ada jangkitan kuman baru-baru. Bila tu? Dah 3 tahun lepas. 72 hari lama. 72 hari dalam ICU sebab aku ada jangkitan kuman. Sebelum daripada aku masuk ICU tu, benda-benda ni aku tak dapat rasa. So lepas aku daripada ICU tu, baru bila aku dah elok, dah keluar daripada hospital, baru aku boleh rasa keberadaan benda ni. I see, faham. So 72 hari tu agak, orang kata agak senang cerita lah, aku hampir juga meninggal lah. Ya. Tapi itulah, dipanjangkan nyawa kan, dipanjangkan umur. Tapi kali ni dipanjangkan umur dengan satu kelebihan yang baru. So masa aku dekat ICU, dah keluar ICU, baru yang sebenarnya macam aku cakap, macam orang lain pernah cakap dalam diorang punya ni, kita ni menumpang, bukan kita saja manusia. Ada juga orang lain yang menumpang sekali dengan kita. Betul. Ya, betul. Bezanya kita tak nampak je orang tu. Betul. So sebenarnya kalau masa yang kisahnya dalam hospital tu, itu pun boleh tahan juga dia punya dia punya what. Kisah dalam hospital pun boleh tahan dia punya apa? Dia punya gangguan dia lah. Bukan gangguan. Masa tu aku dalam, diorang bagi aku morfin tau masa aku sakit tu. Okay. Sediuskan aku dengan morfin. So bila kau dah dapat bila doktor dah sedius kau dengan morfin, engkau dah di antara hidup dengan mati tau. Tengah-tengah. Engkau di tengah-tengah. So masa engkau dalam morfin tu, kau tak boleh bezakan adakah engkau dalam keadaan sedar ataupun kau di bawah sedar. Okay. So at one point tu, ada satu hari tu lah, satu malam tu, aku terjaga pukul 2 pagi kot masa tu kot hospital. So aku ingatkan nurse tau. So aku panggil lah nurse tu. Kau tahu Hafiz, dia boleh buat bodoh, dia boleh jalan je. Okay, besoknya nurse aku, so macam aku tak boleh bercakap sebab dia dah incubatekan aku. So aku tekan lah dekat jari. Orang pesakit ICU ni, dia akan bagi satu alat, kau tekan dekat ni, kau panggil nurse tu. Okay. So aku tekan benda tu, nurse tu datang buka lampu. Sebab gelap, dia tutup lampu. So aku tanya nurse tu tadi ada ni, dia kata apa? Aku baru masuk ni Allah. Itu tadi tu siapa? Habis kalau kata nurse tu yang baru masuk, yang tadi tu siapa? Sampai hari ni lah benda tu jadi tanda tanya kat aku. Kan? Nasib baiklah dia tak datang. Nasib baik dia jalan terus je. Sebab masa tu aku memang dah harga dah masa tu, aku nak air. Dia tolong ambil air, dia belah macam tu. Kan? Dia tengok kau pun macam dia ni dah tengah sakit ni kan, tak apalah aku jalan je lah, malas lah nak kacau, dia kata kan. Tapi kesimpulan daripada cerita yang pertama tu, until today lah, aku tengah fikirkan
siapakah orang yang suruh aku cuci tandas. Itulah agak pelik juga kan. Dia siap boleh pesan tu kan. Lepas dah habis tu nanti cuci tandas. Yes. And then the best part, aku kalau nak pergi, kalau aku dah, sebab aku dah kerja sana kalau aku nampak bas dalam 44B tu, ada bas berderet untuk diperbaiki, aku takkan lalu dekat sana. Kan mestilah ada macam something wrong lah. Sebab yalah first experience kau pun 44 bas tu memang ada kat situ. So masa yang, sebab apa, bila diorang letak ni, selalunya bas kan, dia kan ni kadang-kadang kau masuk bawah bas tu, and the bus, benda tu kan besar, so menguatkan lagi perasaan ngeri kau tu ada tau. So kau macam bila kau masuk je depo tu, kau duduk dekat bengkel, kau akan dapat perasaan ada orang tengah perhatikan kau. Itu yang tak syok tu. Kan. Tapi seram juga masa kau tengah check bateri tu, kau rasa macam ada orang mengintai kau. Ui, itu cannot bang. Kan? Sebab setiap bas tu, kalau kau kena bas panjang, kau kena check air semua kat belakang bas. Tapi bas pendek ni kau tengah-tengah, sebab check minyak hitam kau dekat dalam. Tapi kalau bas panjang, kau kena tarik kat enjin belakang tu. Kau nak buka enjin belakang tu, tiba-tiba dia muncul pula depan kau kan. Kan. Satu hal pula itu. Aduh. Tapi bawa bas ni adalah payung terjun aku ni sebenarnya. Payung terjun? Payung terjun aku sebenarnya. Kenapa pula? Sebab aku daripada perhotelan. Daripada hotel. Kan? Aku daripada hotel. Terus tukar jadi pemandu bas. Yes. Jauh lari tu. Jauh lari. Tapi masa kau kerja dengan hotel, berapa tahun kau kerja dengan hotel? Almost 10 years. Kalau hotel mesti kau ada banyak kisah seram kat hotel kan? Ada. So guys, kalau korang nak dengar kisah seram Jazz dekat hotel, korang komen dekat bawah, kita bawa dia untuk part 2. Macam okey tak? Okey lah Jazz, terima kasih sangat-sangat Jazz sebab kongsikan cerita dengan The Segment. Okey Jazz, sebelum kita mengakhiri kita punya podcast untuk hari ni, kau ada apa-apa pesanan tak untuk penonton-penonton The Segment? Pesanan cuma apa orang kata, jangan terlalu, orang cakap macam orang lain cakap besar sangat kan. Kadang-kadang dia kata benda ni kita tak jumpa ke apa ke kan. Kita akan tahu bila dia akan muncul, sebab dia mendengar apa yang kita cakap. Dia tu kau tengah cakap dengan aku sekarang pun dia dengar ni. Dia tengah mendengar apa yang dia cakap. Macam mana? Orang apa ni, segmen-segmen lain kan, contoh macam Kantai Tale. Lepas tu ada satu Kamaria dengan apa ya, yang baru ni kau collaborate dengan dia, siapa nama dia, Melaka juga tu, Abang Ashraf Channel. Bukan. Orang Melaka yang Penipu Lara tu. Joe si penipu lara. Yes. So nah lah, tapi dia ada sekali tu dia buat satu segmen, aku komen lah kat bawah tu, dia kata jalan tu bengkok-bengkok sampai hari ni. Aku cakap dia lah tak ada bengkok-bengkok bang, jalan tu dah lurus. Jalan daripada Puncak Alam, kita keluar daripada Puncak Alam tu, kita nak pergi ke Gantung tu. Kan dulu kan dia bengkok. Yelah, dulu aku menyampah tu jalan tu sebab aku punya wife kerja dekat area Puncak Alam kan. Jadi masa aku every time nak pergi ambil dia ke, nak hantar dia ke, aduh aku paling benci jalan tu. Sebab masa tu mana ada jalan belakang. Tapi sebelum jalan yang sebelum jalan lurus yang sekarang ni, kalau tanya driver bas, dia orang pernah nampak kepala tak ada badan atas jalan raya. Oi, apa benda kau ni Jess? Yang tu kan betul, sebab dia punya selekor tu kan betul-betul dekat perkuburan. Ya betul. Selekor dekat dalam perkuburan, correct. Okey, macam kita orang kerja hotel ni, kita ada satu shift yang balik pukul 6, masuk pukul 6 petang, kau balik pukul 2 pagi besoknya. Aku pernah kena shift tu, dan permanent shift tu. So laluan aku balik adalah daripada PJ tu, aku akan balik ikut jalan rumah kau tu terus. Sebab tu yang aku mula-mula orang cerita yang pasal kereta kancil merah tak ada kepala tu, aku tak percaya. Sebab benda tu tak jadi kat aku. Satu malam tu benda tu betul-betul jadi kat aku. Mendapat. Aku tekan terus balik. Jam kepala kan kalau jadi macam tu kan. Tapi tak percaya. Tapi bila jadi depan aku,
Dia macam tu, selalu macam tu je. Bila macam benda tak jadi dengan kita, kita memang kurang percaya lah. Tapi bila dah sekali jadi tu macam okey lah, taubat lah, tak nak tengok lagi kan. Macam tu lah lebih kurang. Dia kat muka betul-betul depan muka kau dia bagi kat kau, nak ambil. Okeylah Jess, aku rasa sampai situ saja kita punya podcast untuk hari ini. Okey, kepada sesiapa yang ingin berkongsi kisah seram dengan The Segment, korang boleh hantar email kepada kami di hellosegment@gmail.com ataupun korang boleh hantar DM dekat Instagram @hellosegment. Okey, and The Segment juga kini berada di Discord. Aku akan tinggalkan link Discord di bawah. Korang boleh join the Discord family untuk kita bersembang. Korang boleh sembang dengan Jess, korang boleh sembang dengan aku, boleh sembang dengan subscriber yang lain juga. Okay, jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment, and insyaAllah kita akan jumpa lagi on next coming episode. Assalamualaikum.